Okay, assalamualaikum semua. Kita sambung tajuk kita kuasa 2, punca kuasa 2. Okay. Latih diri 3.1 iaitu bagaimana awak menyelesaikan masalah yang melibatkan kuasa 2 dan punca kuasa 2. Okay, kita tengok satu contoh. Aileen mempunyai sehelai kain berbentuk segi empat sama. So, bila segi empat sama, cara awak nak baca tu, awak highlightkan atau gariskan isi penting. Sehelai kain berbentuk segi empat sama. So, awak tahu kain tu bentuk segi empat sama. Okey, luas kain adalah antara 6,400 dan 12,100. Maksudnya luas kain tu luas di antara 6,400 dengan 12,100. Dia ingin menggunakan kain itu untuk menjahit sehelai alas meja berbentuk segi empat sama untuk menutup muka meja berbentuk segi empat sama dengan panjang sisi 92. Okey. Alas sehelai kain tu, kain ni dia nak buat alas meja kan. Alas meja bentuk segi empat sama dengan sisi dia 92 cm. So 92 cm. Okey, panjang kain je. Okey, jadi luas kain tadi adalah ini kan, di antara ini dan ini. So kita ambil maksimum. Maksimum 12,100. Okey, ini adalah luas dia. So kalau nak cari panjang dia adalah panjang sisi dia. Berapa panjang sisi dia tepi ni? Adalah punca kuasa panjang sisi sama dengan punca kuasa 12,100. Kenapa punca kuasa? Sebab kalau luas panjang sisi pertama, X lah darab dengan panjang sisi kedua. So X kuasa 2. Kalau nak cari sisi dia balik, kita punca kuasa X. Nampak? Kita punca kuasa X kuasa 2. So kita puncakan dia, kita akan dapat 110. Jadi kain yang alas meja yang dia nak jahit adalah 92. So panjang yang kain yang dapat dijahit adalah 92 hingga 110 cm. Okey. B. Aileen bercadang menghias sepanjang tepi alas meja itu dengan renda putih yang berukuran 4.5 supaya alas meja itu kelihatan cantik. Okey, dia nak buat kat tepi ni renda putih. Dengan berukuran renda tu 4.5 meter. Adakah panjang renda itu mencukupi ke tidak? Okey. So macam mana nak tahu dia cukup ke tidak? Keliling. Ukur keliling adalah perimeter. Jadi 92 tambah 92 tambah 92 tambah 92 bermaksud ataupun 92 darab 4 dapat 368. Okey, 368 kalau tukar kepada meter ni sentimeter, kalau tukar kepada meter 3.68. Jadi cukup ke tak dengan alas meja 4.5 meter yang dia ada? Okey, cukup. Okey, kalau dia nak buat maksimum pun 110. Kalau nak buat maksimum 110 kita darab dengan 4. Maksimum maksudnya alas meja tu, awak bayang alas meja tu dia mestilah ada bawah dia kan. Okey, dia bukan cukup-cukup. Jadi maksimum dia sampai 110. 110 darab 4 dapat 440 cm. So kalau kita tukar jadi meter, 4.4 meter masih lagi mencukupi. Sebab dia punya ada 4.5 meter. Okey, selesai.
Okey, kita tengok mahir diri 3.1. Mana yang boleh buat, awak boleh buat sendiri. Cikgu hanya terang untuk rujukan jawapan awak. So, siapa yang tak boleh nak buat lagi, tolong ikut yang cikgu buat. Okey, mahir diri 3.1 nombor 1. Tentukan sama ada setiap nombor yang berikut ialah kuasa 2 sempurna atau bukan. Gunakan kaedah pemfakturan perdana untuk menyokong jawapan anda. Okay, so sekarang dia suruh guna kaedah pemfakturan perdana nak tentukan kuasa 2 sempurna. Macam mana pemfakturan perdana? Okay, kita tengok. Okey. 216. Kita nak buat pemfakturan perdana. 216 ni adalah hasil darab apa dengan apa? 216. Nombor perdana paling kecil apa dia? 2 kan? So bagi dengan 2. Mudah je. So 2 darab 108. Ni darab. Okey, 2 ni dah nombor perdana. Tinggalkan dia. 108. Pecahkan lagi. So 108. Tak reti sifir apa cikgu? Okey, letak je lah 2. 2 darab berapa? 108. Bermaksud 108 bahagi 2 adalah 54. Okey, 54. Nombor genap kan? Jadi 2 senang. 2 darab berapa? 54. 54 bahagi 2 dapat 27. Okey. Sekarang dah nombor ganjil. 27 ni ada sifir berapa? Sifir 3. 3 kali 9. Okay, 9 ni boleh pecah lagi. 3 darab 3. Jadi nombor perdana yang terlibat adalah 2, 2, 2, 3, 3. Bermaksud bermaksud dia adalah 2 darab 2 darab 2 darab 3 darab 3. Sekarang kita cari pasangan dia. Okey. Pasangan pertama. 2 darab 3. Satu lagi darab 2 darab 3. Satu lagi darab 2. Tak ada pasangan. Pasangan dia tak lengkap. Okey, yang pertama 2 darab 3 darab 2 darab 3. Yang kedua 2 darab 3 darab 2. So tak sama kan? Bila tak sama, dia bukan kuasa 2 sempurna. Okey, boleh. Okey, kita tengok B. Seribu. Seribu awak tahu apa darab apa? Boleh. 1000. 10 kali 10 apa? 100. Jadi 10. Bolehlah 10 kali 100. Dapat 1000 kan? Okey, 10 ni adalah 2 kali 5. 100 ni adalah 2 kali berapa 100? 2 kali 50. Boleh juga. Okey. So mana boleh pecah lagi? 2 dah nombor perdana. 5 dah nombor perdana. 2 ni dah nombor perdana. 50 ni boleh pecah jadi 2 darab 25. 25 boleh pecah jadi 5 darab 5. Okey. So, kita tengok mana nak ambil. 2, 5, 2, 2, 5, 5. So, kita susun. Okay, kita susun kat sini. 2 darab 5 darab 2. 1 bahagian. Darab 2 darab 5 darab 5. Okey. Sama tak dua-dua ni? Tak sama kan? Bila tak sama, dia bukan kuasa 2 sempurna.
Okey. Anda kalau ada yang tanya, boleh tak nak buat macam ni? 2 darab 2 darab 2 darab 5 darab 5 darab 5. Tak boleh sebab yang ni tak sama dengan yang ni. Jadi dia bukan juga kuasa 2 sempurna. Okey. Okey, kita tengok yang C. Oops. Okey, untuk C 1024. So 1024 ni apa darab apa dapat 1024. Kalau tak ingat, terus je bahagi 2 je. 1024 bahagi 2. So dapat 2 darab 512. Okey, 512 ni pecah lagi bahagi 2. 2 darab 256. 256 ni kita bahagi 2 juga. Okey. Bagi 2. 128 boleh letak mana-mana pun boleh. Okey, 128 ni pecah lagi bahagi 2. 64 darab 2. 64 boleh pecah lagi bahagi 2. So dapat apa? 32 darab 2. 32 boleh pecah lagi jadi 16 darab 2. Okey, bersambung kat sini. 16 darab 2 boleh pecah lagi jadi 16 tu boleh pecah jadi 2 kali 8. 8 boleh pecah jadi 2 kali 4. 4 boleh pecah jadi 2 darab 2. Okey, banyak kan? Sampai situ je. Okey, kemudian nombor apa? 2, 2. 2, 2. Ambil nombor perdana sahaja. 2, 2, 2, 2. Nampak? So, kita tulis 2 darab 2 darab 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Darab 2 darab 2 darab 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kat sini semua 2 kan. Bila 2 kita boleh pecahkan dia jadi 1, 2, 3, 4, 5. 5 1, 2, 3, 4, 5. Okey, nampak? So dia adalah, ni awak darab. Kalau awak darab semua, awak akan dapat 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2 32 darab 32. Sama kan? Bila sama, dia adalah 32 kuasa 2. Dia adalah kuasa 2 sempurna. Okey, faham? Okay, next. Okey, so nombor 2. Pemfakturan perdana bagi 100 ialah 2 darab 2 darab 5 darab 5. Terangkan bagaimana anda mencari punca kuasa 2 bagi 100 dengan menggunakan kaedah pemfakturan perdana. Okey. Nombor berapa? Nombor 2. 100 adalah 2 darab 2 darab 5 darab 5. Yang ni kita boleh susun 2 darab 5 darab 2 darab 5. Bermaksud 10 darab 10. Jadi dia adalah kuasa 2 sempurna. Bila 10 darab 10 adalah 10 kuasa 2. Nampak? So dia suruh cari punca kuasa 2 bagi 100. Sama dengan punca kuasa 2 bagi 10 kuasa 2. So dapatlah 10. Faham? Okey, next kita pergi nombor 3. Salin dan lengkapkan setiap berikut berdasarkan hubungan kuasa 2 dan punca kuasa 2. Okey. Buat tengok sini. 6 kuasa 2 bersamaan 36. 10 kuasa 2 bersamaan dengan 100. 14 kuasa 2 bersamaan dengan 196.
19 kuasa 2 bersamaan dengan 361. 22 kuasa 2 bersamaan dengan 484. So, kalau punca kuasa 2 bagi 36 bersamaan dengan pandai 6. Nampak? Punca kuasa 2 bagi 100 bersamaan dengan 10. Punca kuasa 2 bagi 196 adalah 14. Punca kuasa 2 bagi 361 adalah 19. Punca kuasa 2 bagi 484 adalah 22. So, selesai. Boleh? Okey, nombor 6. Cari nilai yang berikut tanpa menggunakan kalkulator. So, bila tanpa gunakan kalkulator, awak kena tunjuk pengiraan. 4A negatif 6 kuasa 2 bermaksud negatif 6 darab dengan negatif 6. Bukan negatif 6 darab 2 Negatif 6 dia darab 2 kali. Dia darab diri dia balik. So, dapat negatif darab negatif positif. 6 kali 6 adalah 36. Boleh? Senang kan? Okey, B. 2/7 kuasa 2 bermaksud 2/7 darab, bagus, 2/7. So, 2 darab 2 adalah 4. 7 darab 7 adalah 49. Boleh? Okey, kita pergi ke soalan C. Negatif 4 1/3 kuasa 2. Okey, kalau nombor bercampur, tukarkan kepada pecahan tak wajar. So, ingat balik. Negatif 4 darab 3. 4 darab 3, 12 tambah 1. 13/3 kuasa 2. 13/3 kuasa 2 bermaksud negatif 13/3 darab negatif 13/3. So, negatif 13 darab negatif 13, kita akan dapat 169 per 3 darab 3, kita akan dapat 9. Nampak? Okey, jelas? Okey, kita pergi soalan D. 4D. Negatif 8.1 kuasa 2. Ni tak ada guna kalkulator. Okey, negatif 8.1 kuasa 2 bermaksud apa? Ya, negatif 8.1 darab negatif 8.1. So, dia kata tak bagi guna kalkulator kan? Terpaksalah awak kira macam ni. 8.1 darab 8.1. 1 kali 1, 1. 8 kali 1, 8. 1 kali 8, 8. 8 kali 8, 64. So, 1, 8 tambah 8, 16. 5, 6. Perpuluhan 1, 2. Jadi 1, 2. Nampak? So, jawapan kat sini adalah 65.61. Negatif, jawapan dia positif. Okey, so kita pergi ke E. Punca kuasa 2 bagi 361. Okey, 361 apa dia kuasa 2 dia? Punca kuasa 2. Buat try lah. 19 kali 19. 19 darab 19. Nampak? So, dia adalah punca kuasa 2 bagi 19 kuasa 2. So, 19. Nampak sini? Kuasa dia dah potong. Okey. Untuk F. Punca kuasa 2 bagi 9/49. Punca kuasa 2 9 adalah 3 darab 3. Per 49 adalah 7 darab 7. Bermaksud punca kuasa 2 bagi 3. 3 kuasa 2 per 7 kuasa 2. Ini kita boleh tulis sebagai 3/7
kuasa 2. So, kuasa 2 dengan punca kuasa boleh potong. Kita akan dapat jawapan akhir adalah 3/7. Nampak? Boleh ya? Okey, kita pergi ke G. Okey, 4G. Punca kuasa 2 bagi 14/25. Okey, tukarkan dulu kepada pecahan tak wajar. So, 2 kali 25 adalah 50 tambah 14 adalah 64/25. 64 adalah 8 darab 8. 25 ni adalah 5 darab 5. Nampak? Kalau awak hafal sifir, awak senang nak buat. Okey. Punca kuasa 8 kuasa 2 per 5 kuasa 2. Okey, sama dengan. Okey, sama dengan 8/5. Boleh? Okey, last one. 4H. Punca kuasa 2 bagi 1.21. Yang ni awak kena ingat 1.21 ni, ingat asal dia 121 adalah 11 kuasa 2. Nampak? Maksudnya kalau 1.21 adalah 1.1 kuasa 2. Nampak? So, jawapan dia 1.1. Okey, selesai nombor 4. Kita terus pergi nombor 5. Hitung nilai yang berikut dengan menggunakan kalkulator. So, ambil kalkulator masing-masing. Okey, berikan jawapan anda betul kepada 2 tempat perpuluhan. Bagi E dan H. Hingga H. Okey. Nombor 5A. Ambil kalkulator awak, tekan 127. Cara nak tekan dia, tekan nombor apa? Nombor apa yang nak di kuasa 2 tu. Kemudian tekan ada simbol X kuasa 2. Okey, faham? So, 127 kuasa 2 kita akan dapat 16129. Okey, untuk B, negatif 34.6 kuasa 2. Tengok, dia tulis ada kurungan. So, awak mesti buat kurungan. Kurungan nombor dia negatif 34.6 kuasa 2. So, dapat jawapan positif 1197.16. Okey. C, 0.097 kuasa 2. Okey, tekan kalkulator sekarang semua orang. Berapa awak dapat? Berapa? Okey, ada kalkulator yang dapat 9.409 darab 10 negatif 3. Betul? Kalau awak dapat macam ni, awak kena tukarkan dia jadi nombor yang tak ada darab tu. Okey, macam mana nak buat? Awak tengok kuasa dia negatif 3. Bermaksud dia anjak sini 1, 2, 3. So, jawapan dia adalah 0. Baru start 009,409. Nampak? Okey. Seterusnya D, negatif 25/8 kuasa 2. Tekan kalkulator, kurungan, tekan negatif, tekan 2, tekan, ada kalkulator guna ABC tu kan. Okey, ada kalkulator guna dia dah ada per siap-siap. Kalau ABC, tekan ABC 5, ABC 8. Okey, tutup balik kurungan kuasa 2. So, kita akan dapat jawapan 441/8.
64 ataupun dalam perpuluhan 6.89. Okey, untuk E dia suruh betul kepada dua tempat perpuluhan ya. 5E punca kuasa 2 bagi 76. So kita akan dapat, awak tekan simbol punca kuasa 2, tekan 76 sama dengan, so dapat jawapan 8.72. Dia akan dapat 8.71779 dan seterusnya. Dia nak dua tempat perpuluhan. Tengok nombor ni lebih daripada 5 tambah 1 kat sebelah. Okey. Okey, F. Punca kuasa 2 bagi 108.4. Kita akan dapat 10.41. Untuk G, punca kuasa 2 bagi 11/28. Tekan punca kuasa 2, tekan 11/28 guna ABC. So kita akan dapat 0.626 kan, 0.63. So H, last one. Punca kuasa 2 bagi 2, 3/5. Tekan je kalkulator awak. Awak akan dapat, tekanlah punca kuasa 2, 3/5. Okey, guna ABC pun boleh. Kalau kalkulator jenis yang lama. Kalau kalkulator jenis yang baru, dia dah ada format bentuk pecahan bernombor bercampur. So ikut je dia punya tu. So kita akan dapat 1.61. Okey, selesai untuk menggunakan kalkulator. Tolong praktis ya. Sebab nanti awak memang memerlukan kalkulator untuk jawab soalan. Okey, nombor 6. Luas tapak sebuah piramid berbentuk segi empat sama ialah 52,900. Okey, tengok piramid. Jadi lukislah piramid. Okey. Tapak dia bentuk segi empat sama ni, tapak dia. Maksudnya sisi dia sama. Okey. Luas tapak dia adalah 52,900. Cari panjang sisi tapak piramid. So nak cari satu panjang sisi adalah, panjang sisi dia kita buat apa? Bahagi ke? Tengok balik, ingat balik. Luas adalah sisi darab sisi kan? Katalah sisi dia huruf X. X darab X adalah X kuasa 2, betul? Luas dia 52,900. So kita nak cari X sahaja. Bermaksud 52,900 kita punca kuasa. Nampak? So punca kuasa 52,900, kita akan dapat 230. Bermaksud panjang sisi dia 230. Nampak? Okey. Seterusnya soalan nombor 7. Anggarkan nilai bagi setiap yang berikut. Bila anggarkan, awak tengok dia hampir dengan apa. Okey, 7A. 297 kuasa 2. Hampir dengan, okey, awak tengok. Hampir dengan 300 kuasa 2. Nampak? So dia hampir dengan 300 kuasa 2 dapat 9. 3 kuasa 2 9. Kosong ada 24. Okey. B. 51.9 kuasa 2 hampir dengan 50. Yang senang kita nak darab 50 kuasa 2. So 50 kuasa 2 adalah 25. Nampak? Kenapa 50? Sebab buat tengok, 1 kan, 1 dia lebih dekat dengan 50. Dia jauh daripada 60. Nampak?
Okey, kita pergi ke soalan C. Negatif 0.038 kuasa 2. Ini adalah hampir dengan negatif 0.04 kuasa 2. So 0.04 kuasa 2 adalah positif 0.0016. Okey, untuk D, negatif 8.12 kuasa 2 hampir dengan 8. Tengok sebelah, jadi satu kan satu. Jadi dia ada 8 balik. Negatif 8 kuasa 2. So hampir dengan 64. Okey, untuk E, punca kuasa 2 bagi 14. Okey, awak tengok, yang ni awak kena ingat kuasa 2 sempurna. Okey, bila kuasa 2 sempurna, cikgu tulis kat tepi ni 1 kuasa 2 sama dengan 1, 2 kuasa 2 sama dengan 4, 3 kuasa 2 sama dengan 9, 4 kuasa 2 sama dengan 16, 5 kuasa 2 sama dengan 25, 6 kuasa 2 sama dengan 36, 7 kuasa 2 sama dengan 49. Okey, awak tengok punca kuasa 2 bagi 14. Awak tengok belah sini, mana yang hampir dengan 14? 16 kan? So dia hampir dengan punca kuasa 2 bagi 16. Punca kuasa 2 bagi 16 adalah 4 kuasa 2. Punca kuasa 2 bagi 4 kuasa 2 adalah 4. Nampak? Okey, untuk F, punca kuasa 2 bagi 220. Okey, senaraikan tak habis tu. Boleh senaraikan. 8 kuasa 2 64, 9 kuasa 2 81, 10 kuasa 2 100, 11 kuasa 2 121, 12 kuasa 2 144, 13 kuasa 2 169, 14 kuasa 2 196, 15 kuasa 2 225. Okey, jadi 220 dia hampir dengan, ya, pandai, hampir kepada punca kuasa 225. Punca kuasa 225 adalah 15 kuasa 2 adalah 15. Nampak? Okey, kita pergi ke G. Untuk G, punca kuasa 2 bagi 8.3. 8.3 hampir dengan, ya, punca kuasa 2 bagi 9. So punca kuasa 2 bagi 9 ni adalah 3 darab 3. So dia adalah hampir dengan 3. Nampak? Okey, H, punca kuasa 2 bagi 0.5. Okey, yang ni sebenarnya punca kuasa 2 bagi 0.50. Dia hampir dengan punca kuasa 2 bagi 0.49. Sama dengan 0.7 kuasa 2. So sama dengan 0.7. Okey, selesai nombor 7. Boleh kan? Okey, next, last one. Seramai 100 orang ahli kebudayaan telah menyertai perarakan citra warna Malaysia. Mereka membuat formasi pelbagai bentuk sepanjang pergerakan. Okey, apabila kumpulan ahli kebudayaan buat formasi berbentuk segi 4 sama, nyatakan bilangan ahli yang ada pada setiap baris segi 4 sama tersebut. Bermaksud dia ada 100 orang. Okey, bentuk segi 4 sama. Setiap baris, baris dia ada berapa baris? Lajur baris, baris ada sini, sini. Okey, 2 kan? Jadi 100 punca kuasa 2 dapat 10.
Okay, nampak? Kenapa 10? Dalam ni ada 100 orang. Faham tak? Dalam ni ada 100 orang. Dalam segi 4 tu ada 100 orang. Jadi setiap orang dia sama juga macam luas. Luas kan? 10 orang kat sini, 10 orang pula. 10 ni orang ni. 10. So bila semua sekali adalah 100 orang, punca kuasa dapat 10. Okey, B. Pada satu ketika kumpulan itu membentuk 2 segi 4 sama serentak. 2 pula segi 4 sama serentak. Okey. Tentukan bilangan ahli setiap baris bagi setiap segi 4 sama itu. Ni orang ni, contoh yang A tadi tu, kalau awak tak faham, orangnya kat dalam ni. Orang. Nampak? So semua dalam ni ada 100 orang. Okey. Kat sini dia bahagi 2. Bila bahagi 2, maksudnya kat sini 50 orang, kat sini 50 orang. Nampak? Untuk 50 orang, apa yang hampir? Punca kuasa 50 hampir dengan punca kuasa 49, hampir dengan 7. Nampak? Okey, jadi kat sini adalah 7, sini 7. Sebab dia segi 4 sama. So kat sini adalah, kalau sini 7, 49. Baki tak boleh. Tak boleh. Tak boleh Sebab kalau 7, 49, kat sini dia ada 100 tolak 49 dapat 51. 51 tak ada punca kuasa dia. Okey, jadi tak boleh 50 orang. So fikir lagi. Katakanlah kat sini 6 orang. 6 kali 6. So 6 kali 6 36. Kat sini 8 ada baki kan, 100 tolak 36 ada 64. 8 kali 8. So kat sini 64 orang. Okey, jadi setiap baris ada 6 orang. Baris segi 4 kedua ada ni, segi 4 pertama. Segi 4 kedua ada 8 orang setiap baris. Faham ni? Faham tak ni? Dia macam ni. Ini dia segi 4 sama dia. Baris 1 ada 6. Baris 2 6. Nampak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini pun sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kat sini ada 36 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 36 orang. Nampak? Okey, faham ni? So kat sini 6, kat sini 6. Okey, selesai tajuk ini. Kita akan masuk kuasa 3 dan punca kuasa 3 untuk seterusnya. Okey. Okey, jumpa lagi.